Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, bertemu kembali kita untuk minggu ni subjek reka bentuk dan teknologi tahun 5. Okey, seperti minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan 6 jenis mata jahitan asas dan beberapa alat jahitan yang diperlukan dalam proses menjahit. Okey, untuk minggu ni saya nak tekankan berkenaan dengan mata jahitan asas, di mana setiap mata jahitan tu mempunyai fungsinya yang tersendiri. Baik, okey, kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama jahitan kia. Baik, jahitan kia kalau awak dapat lihat dekat sini, fungsi jahitan kia ni memulakan dan mematikan jahitan tangan. Maksudnya dekat sini, apa-apa jahitan yang awak nak buat, tak kisahlah jelujur halus ke, sembat ke, silang pangkah ke, atau apa-apa saja, perlu dimulakan dengan jahitan kia dan diakhiri dengan jahitan kia. Okey, selain daripada memulakan dan mematikan jahitan, dia juga boleh melekatkan dua kepingan atau lebih fabrik. Maksudnya kalau awak nak buat macam ni, nak buat dua keping ni kan, nak cantumkan, boleh juga guna kia. Menjahit kelim yang meretas. Maksudnya kat lengan baju kita ni kan ada pelipat ni. Kalau tercabut, kita boleh gunakan jahitan kia. Dia juga boleh menggantikan jahitan mesin. Bermaksud jahitan kia ni dia kuat lah. Dia kuat. Okey, awak perasan tak ni? SD ni. SD ni bermaksud sebelah dalam. Sebelah dalam jahitan. Sebelah dalam fabrik lah. Maknanya ni adalah SL. SL ni sebelah luar. Sebelah luar awak akan nampak macam ni bentuk dia. Dan sebelah dalam awak akan nampak benang-benang tu bercantum. Itu jahitan kia. Jahitan dia kuat sebab dia boleh menggantikan jahitan mesin. Baik, yang kedua adalah jahitan jelujur halus. Jelujur halus sama juga, boleh juga awak gunakan seperti jahitan kia tadilah. Boleh baiki klepet dan juga boleh menggantikan mata jahitan mesin. Dia pun kuat seperti jahitan kia. Tetapi jahitan kia lebih kukuh lah. Tapi dia boleh digunakan untuk menggantikan jahitan mesin. Baik, juga dijadikan perhiasan pada artikel. Juga boleh awak gunakan sebagai corak atas artikel. Tak kisahlah apa-apa corak sulaman pun boleh guna jahitan jelujur halus. Baik, awak tengok sebelah luar dia seakan-akan jahitan kia. Nampak tak? Cuma dia jarak sikit. Tapi sebelah dalam dia pun sama seperti sebelah luar. Nampak Lagi rapat awak buat, lagi kukuh dia. Baik Okey, seterusnya adalah jahitan jelujur kasar. Okey. Jelujur kasar dia sama je macam jelujur halus, tetapi dia punya bentuk, kalau awak perasan dekat sini, nampak? Dia lebih jarak. Nama dia pun kasar, jadi dia lebih jarak. Kalau jelujur halus, dia lebih rapat. Nampak Sebelah dalam dan sebelah luar dia sama. Nampak ni? Sama je sebelah dalam dan sebelah luar dia. Dan dia lebih jarak daripada jelujur halus. Okey. Baik, digunakan sebagai jahitan sementara kebanyakannya. Jelujur kasar ni jahitan sementara. Contoh awak nak lapikkan dua, awak jahit jelujur kasar dan awak mesti kenakan dengan jahitan mesin. Tak boleh guna jahitan kasar, jelujur kasar saja. Sebab jelujur kasar ni dia hanya bersifat sementara, dia tak kukuh. Lepas tujuan dia supaya bila awak nak gunakan mata jahitan mesin, kain yang awak lapik tadi dia tak lari. Sebab tu kita guna jelujur kasar. Dia lebih cepatlah menjimat masa. Selepas tu awak kena sulam dengan mata jahitan mesin ataupun jahitan tangan jenis kia ataupun jelujur halus. Okay, Yang keempat, jahitan sembat. Ini adalah jahitan sembat, menetap dan mengemaskan kelepet. Mata jahitan ini dilihat di sebelah luar fabrik.
Okey, ni sebelah dalam awak tengok sebelah dalam macam ni. Sebelah dalam dia macam ni, tapi sebelah luar dia halus je. Dia kecil-kecil je macam tu. Dia berbentuk titik. Sekejap Okey, baik. Okey, kalau di sebelah luar awak akan nampak dia macam ni je. Di titik macam tu. Macam tu Sebelah dalam dia macam ni. Sebelah luar dia jenis nampak titik-titik nampak. Dia lebih kemas lah. Kalau biasa kalau ibu atau ayah awak beli seluar jenis selek dekat shopping mall, bawah dia tu tak berlipat. Bila kita beli, dia akan buat jahitan sembat pada bahagian bawah seluar tu untuk mengemaskan kelepet seluar lah. Kalau awak perasan seluar. Baik. Yang kelima adalah silang pangkah. Okey, fungsi dia menjahit kelepet. Dia sama je macam sembat tadi. Jahit kelepet, lapik, kemaskan pita zip dan sebagai jahitan hiasan. Baik, tengok. Dia akan silang pangkah. Dia akan bersilang. Awak akan dapat awak punya jahitan bersilang macam ni sebelah luar. Dia berbentuk silang ni jadi sesuai jugalah digunakan sebagai jahitan hiasan. Kalau awak nak buat corak pada kain, boleh gunakan jahitan silang pangkah. Sama juga kelepet, lapik, dia sama juga. Kebanyakan jahitan yang kita belajar ni semua boleh diaplikasikan di seluar dan baju, tak ada masalah. Okey, baik. Baik, yang seterusnya, yang terakhir, jahitan insang pari. Baik, dia untuk mengemas tepi, bahagian tepi, kain atau fabrik dan sebagai jahitan perhiasan untuk menjadi motif. Maknanya boleh juga digunakan sebagai jahitan untuk menghias. Dan dijadikan sebagai corak. Okey, tepi fabrik awak perasan ni kalau awak tengok. Baik, ini adalah bahagian tepi fabrik. Sebelah luar. Okey, dia akan buat macam ni. Dia akan jadi macam ni. Jadi awak punya bahagian tepi fabrik tu lebih kemas lah. Dia ni jahitan insang pari ni. Dia ni menggantikan jahitan tepi yang menggunakan mesin. Kita ada mesin jahit tepi kalau awak perasan dekat bahagian dalam seluar ataupun baju awak tu dia ada benang berwarna putih tu kan. Yang putih rapat-rapat di bahagian tepi macam tu kan. Itu insang pari lah tu, tapi menggunakan mesin. Yang ni menggunakan tangan. Faham Baik, 6 mata jahitan yang telah awak pelajari beserta dengan fungsi dan kegunaannya. Saya ulang lagi. Lebih mudah untuk lebih mudah awak tengok ni. Baik, jelujuh halus. Okey, saya highlightkan membaiki kelepet dan menggantikan mata jahitan mesin. Ni yang utama dia lah. Membaiki kelepet dan menggantikan mata jahitan mesin. Ni adalah kegunaan utama dia. Okey, Kia memulakan dan mematikan jahitan tangan. Ni adalah kegunaan dia yang paling utamalah. Sembat. Okey. Menetapkan dan mengemaskan tepi kelepet. Saya highlightkan yang kegunaan utama dia sahaja. Okey, seterusnya jelujur kasar. Merupakan jahitan sementara sebelum menggunakan jahitan mesin. Saya highlightkan yang kegunaan utama sahaja. Okey, dan yang kelima, silang pangkah, menjahit kelepet, lapik dan mengemaskan pita zip dan sebagai jahitan hiasan. Okey, ini Dan yang terakhir adalah insang pari, mengemaskan tepi fabrik dan juga sebagai jahitan perhiasan. Baik, semua ni boleh menggantikan mata jahitan mesin sebab dia kukuh, kecuali jelujur kasar. Jelujur kasar dia hanya jahitan sementara sahaja. Baik, tugasan.
Cuba lihat pada tugasan, mudah saja. Jenis mata jahitan, arahan, latihan boleh dicetak atau disalin di dalam buku nota RBT lah. Tak kisahlah awak guna buku nota panjang ataupun pendek ke, asalkan dia buku nota. Tujuan dia bukan buku latihan, tujuan dia supaya bila awak buat ulang kaji, awak membaca balik latihan dan juga nota yang diberi dalam satu buku. Jadi amat mudahlah. Dan RBT ni dia lebih kepada amali. Jadi buku nota ni tak berapa banyak lah, kita hanya tekankan isu-isu ataupun isi-isi penting saja dalam tu. Okey, satu soalan, berikan 6 contoh artikel. 6 contoh artikel jahitan berserta kegunaannya. Buat bentuk jadual. Buat bentuk jadual macam dekat bawah ni. Tulis nama jenis jahitan dan kegunaan dia. Okey, mudah saja. Dah siap? Hantar, ambil gambar, hantar dekat link yang cikgu bagi tu. Link yang cikgu bagi tu dia untuk kalau minggu ni saja punya latihan. Awak dah hantar 2-3 hari lepas tu awak boleh delete, sebab minggu depan cikgu akan bagi link lain pula. Untuk awak hantarkan hasil kerja awak dalam tu saja. Senang, mudah kita mudah nak semak. Okey, itu saja. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.